Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi SAW sebut dalam hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Naklah kamu fikir, kamu boleh bincang, kamu boleh kaji tentang, perbanyakkanlah kamu bincang, kaji tentang makhluk Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan kamu banyak bincang, kaji tentang zat Allah Ta'ala. Macam mana kita nak kaji tentang zat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala yang maha sempurna, kita yang maha serba kekurangnya, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, katakanlah ya Muhammad, dia Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Allah lah sebenar-benarnya tempat bergantung segala hajat. Allah dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak berlaku baginya, bagi Allah, sekutu sebanding sesuatu. Sadaqallahul azim. Al-Fadil fungsi majlis, Al-Fadil Imam Tua JK Masjid Lundai, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi lagi disayangi sekalian. Pertamanya kita bersyukur pada Allah SWT kerana dengan kekuatan yang diberikan kepada kita, alhamdulillah, nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya dua nikmat, sihat tubuh badan dan juga masa kita dapat mengaturkan baik dengan baik, sehingga kita dapat bagi masjid awal-awal lagi semaya sunat qabliyah mu'ah ba'diyah maghrib. Amba ucapkan tahniah dan syabas kepada hadirin hadirat yang boleh hadir solat berjemaah konsisten, istiqamah. Sebagaimana kita tahu, tuan-tuan, bukan sahabat-sahabat sayang-sayang kita lain tak si hadir, nak mari, nak benda comel. Tak ada orang tak si benda comel ni, tuan-tuan. Tapi tak ada masa lah, dia kata tak. Demo sedap boleh pergi semaya jemaah, boleh dengar kuliah macam-macam lah. Tapi kawan tak ada, bukan tak si. Demo tu doa lah kawan. Alhamdulillah lah tak. Maknanya kawan-kawan kita lain-lain lagi bukan tak si, mari tak ada masa kesuntukan. Begitu juga tuan-tuan, ada yang tak sihat tubuh badan. Dia kata Allah sedapnya demo ni, boleh mari mu'ah semua, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kawan tak boleh nak pergi gauk, sakit macam-macam tak. Sebab itu tuan-tuan, kita doa lah. Kita mana hadir ni, tahniah dan syabas. Bagi hamba-nya mau gimana meroyak, bukan main-main ni. Orang tanya ayah gimana, tak ada masjid. Biasalah masjid. Tak, bukan biasa, luar biasa. Kerana ramah lagi, bukan ni semua mungkin Lundai ni ramah lagi. Bukti dia dalil dia hari Jumaat lah. Bapak ganda dia. Tapi kawan-kawan kita ni, kita doa, bukan tak sihat hadir, masa tak ada molek lagi. Ataupun sakit, alhamdulillah. Kita minta Allah Ta'ala segar lah deh, sehingga boleh hadir ke kuliah ni. Tajuk yang diberikan kepada hamba malam ni, hamba sebut pemurnian akidah, khususnya akidah tauhid. Hamba ambil satu surah yang berhubung dengan akidah tauhid ataupun keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, suratul Ikhlas. Insya-Allah hamba akan baca, hamba akan urai setakat hamba mampu, insya-Allah kita berkongsi bersama. Disebut suratul Ikhlas. Surah Ikhlas Makkiyah. Surah Ikhlas ni diturunkan di Mekah. Kalau disebut Makkiyah ataupun Makki, maknanya ayat Al-Quran itu diturunkan Mekah. Kalau disebut Madani ataupun Madaniyah, ayat itu turun di Madinah. Umumnya disebut oleh ulama ulumul Quran, itulah takrif dia. Dan ada juga di sana
Dia bagi takrif setiap ayat yang turun sebelum daripada hijrah Nabi Sallam disebut Maki atau Makiyah. Ayat tu diturunkan di Mekah. Dan semua ayat diturunkan selepas hijrahnya Nabi SAW disebut Madani ataupun Madaniyah, walaupun turun di Mekah. Itu dua takrif, dan insya-Allah dua-dua tu boleh guna belaka tuan-tuan. Dan disebut waqad tahaddasat an sifatillahi azza wa jalla. Dalam surah Ikhlas ini yang disebut salah satu daripada surah kita panggil Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ada kita sebut 3 Qul. Dan ayat dia wa ayatuha arba'u, dan ayat surah Ikhlas ni ada 4 ayat. Yang pertama Qul huwallahu ahad. Pertama. Yang kedua Allahus samad. Yang ketiga lam yalid wa lam yulad. Yang keempat walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qad tahaddasat an sifatillahi azza wa jalla al-wahid al-ahad. Di mana dalam surah Ikhlas ini dibincangkan, dibuat kajian berhubung dengan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Sifat an sifati. Sifat mari dengar kalimah jamak plural. Kalau sifatun satu sifat, singular mufrad. Sifatani 2 sifat disebut musanna. Dak dalam bahasa Arab ni dak sifatun sifat-sifat. Maknanya surah ni menerangkan sifat Allah azza wa jalla. Al-wahid al-ahad, yang esa, yang tunggal, yang satu. Al-jami'i li sifatil kamal, terhimpun padanya sifat-sifat, terhimpun bagi sifat-sifat yang sempurna. Allah Ta'ala Khaliq, dia sempurna. Kita makhluk, kita ni lemah dan tidak sempurna. Al-maksudi ala dawam, yang dimaksudkan, yang dihajatkan, sebenarnya hajat kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama. Al-ghani an kulli ma siwa, Allah dia terkaya, dia terkaya, dia tak berhajat kepada makhluk. Kita makhluklah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzahi an sifatin naqs, dan Allah cuci daripada sifat-sifat kurang, sifat-sifat lemah, sifat-sifat makhluk, kerana dia Khaliq. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kita bincang bab sifat Allah Taala, lebih-lebih lagi zat Allah Taala, pada af'al perbuatan Allah Taala, pada sifat Allah Taala, pada uluhiyah Allah Ta'ala, pada rububiyah Allah Ta'ala, dan asma' wa sifat, dia Allah Ta'ala Khaliq yang maha sempurna. Sebab tu kita nak bincang bahawa Allah Ta'ala bukan tak boleh, boleh, tetapi secara yang dibenarkan oleh agama, oleh Nabi Sallam. Sebab tu Nabi Sallam sebut dalam hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Hendaklah kamu fikir, kamu boleh bincang, kamu boleh kaji tentang, perbanyakkanlah kamu bincang, kaji tentang makhluk Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan kamu banyak bincang, kaji tentang zat Allah Ta'ala. Macam mana kita nak kaji tentang zat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala yang maha sempurna, kita yang maha serba kekurangan tuan-tuan. Sebab itu ni salah satu surah yang menyebut sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna, dan juga menjadi hudud sempadan dalam kita nak bincang tentang Allah Ta'ala. Sebab tu amo sebut mana-mana tuan-tuan amo pergi, amo minta maaf banyak, kecek-kekok sikit sebab ada kamera duk kelis depan, kekok lah tu. Jadi kekok selalu amo. Dah, kalau amo tak tahu ada kamera ni lain sikit. Mana kita ni kena banyak beringat, berlapis sikit lah. Gitu lah dah. Minta maaf lah bunyi sepuluh kekok sikit. Baik, insya-Allah amo terabuh hak kekok tu deh. Pada duduk suluh, duduk pacar tu. Baik, maknanya tuan-tuan, kita nak bincang tentang Allah, sama ada zat dia, pada asma', pada sifat, pada af'al dia, perbuatan dia, pada sifat dia, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, kita kena tok lalu sempadan. Tetap sepadan. Kita baca dalam semaya tadi Al-Fatihah. Muqaddimah Al-Fatihah, Allah Ta'ala sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam.
Alam ni gapo tuan-tuan? Kalau kita tengok di mukaddimah Alhamdulillahirabbil alamin, situ terhimpun uluhiyah Allah, Rabb, rububiyah, Rabbil alamin, sifat rububiyah, dan Ar-Rahmanir Rahim tu asma wa sifat, nama Allah Taala. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut segala puji bagi Allah Taala, Tuhan sekalian alam, gapo dia makna alam? Ulama menyebut alam ni kullu ma siwallah. Tolak Allah Taala yang esa yang tunggal, orang lain ni alam belaka dia panggil. Alam malaikat. Ni belah ni Allah, Khaliq. Belah ni alam, makhluk. Alam malaikat, alam jin, alam syaitan, alam manusia, alam binatang, alam tumbuhan, alam pepejal, alam cecair. Semua ni alam, iaitu makhluk. Allah Ta'ala Khaliq. Kita kena tersakak. Sebab tu dalam kita bincang tentang zat Allah Ta'ala ataupun perbuatan afal Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala kena ada batas lalu. Ni ayat mana batas ayat surah Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tidak berlaku bagi dia kufu, sebanding sejenis sesuatu. Duduk situ dulu. Dan ayat biasa kita baca laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ni langsung tidak serupa dengan sesuatu, dengan makhluk tadi. Sama ada malaikat ke, alam malaikat ke, jin, iblis, manusia, binatang tak sepamanya, tak. Langsung tak serupa. Sebab tu dalam kitab tauhid sebut mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala ni menyalahi, tak sama, tak serupa dengan makhluk tuan-tuan. Hak tu kena tak gek lain ataupun tak sepadan hudud. Dalam kita bicara tentang Allah Ta'ala jangan terlebih tacah, jangan lebih sepadan tadi. Sebagaimana yang disebut puak mujassimah, dia mentajsimkan Allah Ta'ala, dia kata Allah Ta'ala ni ada tubuh. Sebagaimana puak musyabbihah, dalam dia hurai zat Allah Ta'ala tebih, dia kata Allah Ta'ala musyabbih, menyerupai dengan makhluk. Sedangkan ayat ni ada sepadan jangan terlebih tuan-tuan, biar kita boleh beza Khaliq dengan makhluk. Sebab itu kita nak bicara ayat-ayat, contohnya ayat mutasyabihat. Dan ayat ni ada dua, muhkamah jelas zahir, dan mutasyabihat perlu kepada takwil. Dan saya amal belajar tuan-tuan, kalau tuan tahu lebih lagi alhamdulillah, boleh kongsi lah. Takwil ni ada dua jenis. Nombor satu dia panggil takwil bil ijmal, takwil secara umum. Yang kedua takwil bil tafsir, kita takwil secara perinci, berhubung dengan ayat-ayat mutasyabihat yang ada kesamaran, diguna pada Allah dan juga diguna pada makhluk. Contoh ayat Ar-Rahman alal arsyistawa, Tuhan yang bernama Rahman, sifat Rahman duduk atas harah. Gitu go ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah mengatasi tangan-tangan mereka. Dan begitu juga ayat-ayat yang lain. Ada ayat-ayat hadis mutasyabihat. Kalau ulama salah, salafan wa khalafan, kita ambil ulama salah dulu. Sebelum kurun 300, dia menyebut daripada Nabi Sallam sahabat 300 adalah salaf. Dia menyebut contohnya ayat Ar-Rahman alal arsyistawa, Tuhan yang bernama Rahman duduk atas harah. Duduk lagu mana? Dia buat lari bima yaliku bihi wa jalaluh, ia layak dengan Allah Ta'ala, tidak serupa duduk makhluk. Yang layak dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala duduk, kita duduk juga. Oh, kalau gitu serupa kita dengan Tuhan, sama-sama duduk dah kan. Serupa ni tak tuan-tuan. Kerana duduk Allah Ta'ala bima yaliku bihi wa jalalu, ia layak dengan dia. Duduk kita tak berhajat kepada tempat kursi. Tuan-tuan yang duduk atas kursi, sebenarnya amu tak minat duduk atas kursi, amu tak duduk bawah ramai-ramai serupa belakang. Dan nak kecek sedap duduk bawah selo. Tapi tak ada arah lagi, kita mari pak
Deh, mari pak orang kena turun tuan rumah, dia kata duduk muji tak sedut cakir atas meja, mau tidak tenang amboi. Dah. Jadi tuan-tuan, dengan layak dengan Allah Taala. Adapun duduk kita ni, makhluk berhajat kepada makhluk juga. Tempat, nak kursi, tempat duduk. Berhajat kepada masa. Lah ni hampir pukul berapa, mesti sebut tadi lah ni cepat sungguh, ya Allah dia. Tak ada apa kara mata aja berasa dak. Bahasa makhluk dan mengambil ruang jirin jisir ni makhluk. Sebab itu ulama salah buat lari duduk Allah Taala bima yaliku bihi wa jalalu ya layak dengan dia. Tak serupa makhluk. Jangan kata Allah Taala duduk po kita ni dia ada despada laisa kamitsli syai wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mukhalafatuhu lil hawadis. Jangan tanya sebagaimana mujassimah dan juga pokok musyabbihah. Begitu juga ayat yang kedua menyebut yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah mengatasi tangan-tangan mereka. Ulama salah sebut amanah kama syaa. Kami beriman sebagaimana yang dibawa. Allah tak sebut tangan-tangan. Tetapi dia takwil bil ijmal, dia kata tangan bima yaliku bihi wa jalalu, ia layak dengan Allah Taala. Allah Taala sebut tangan yadung, tak nak kena jemuh nak muka lain ke? Tak kena jemuh yadung kaki. Tak kena jemuh nak kereta, nak tangan lah. Tapi yang layak dengan dia, dia tak serupa dengan makhluk. Mana buat lagi lah dah. Takut apa dia? Takut kita kesamaran. Orang kalau Pak Amoy panggil semambu, tak tahu dah sini guna semambu juga. Kesamaran dak jadi kesamaran, jadi semambu dia panggil. Adapun ulama khalaf menyebut tangan ni makna kudrah, makna kuasa. Kerana ayat ni berhubung dengan ayat untuk memerangi orang kafir Mekah, di mana Nabi SAW berbaiat dengan para sahabat, yadullah fawqa adihim, tangan Allah mengatasi tangan-tangan mereka, dengan makna kuasa Allah mengatasi kuasa-kuasa mereka. Begitu juga dengan ayat tadi Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ulama khalaf menyebut istaula makna memerintah, dak singgah sana memerintah mengurus. Ni dia panggil salah takwil bil ijmal, pakai ambil umum bime, dan dia buat lari bima yaliku bihi wa jalalu, takut kesamaran dengan makhluk. Adapun khalaf dia takwil bil tafsir, menyebut Ar-Rahman 'alal arsy istawa dengan makna singgah sana memerintah. Yadullah fawqa adihim dengan makna kuasa Allah Taala mengatasi kuasa-kuasa mereka. Sebab itu tuan-tuan, ni salaf dan khalaf dia jumpa datang. Salah nak cuci Allah Taala bima yaliku bihi wa jalalu. Khalaf nak cuci Allah Taala dia mentakwilkan dengan tafsir, sama ada memerintah ataupun makna kudrah, makna kuasa. Jumpa ni kedua-dua ni munazzahun anin naqais, nak cuci Allah Taala daripada sebuah kekurangan. Sebuah kekurangan, hak kurang, hak cacat, hak celah ni bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, orang Melayu kita ni kadang-kadang hebat. Pak Ambo ni ada seorang, dia mengaku jadi Tuhan. Orang Melayu ni hebat, mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi Rasul, macam-macam. Ayah ping Pak Ambo ni panggil saya nak rima. Ada hak mengaku Harun, Tuhan Harun macam-macam ni. Ada hak mengaku jadi Rasul. Dak sahu nama dia Kahar dia. Mana pucung mengaku jadi Rasul. Hamba sebut tuan-tuan dalam ceramah hamba, kalau ada orang mengaku jadi Tuhan ni, kita panggil dia. Kita panggil lolo ni pun kita panggil dia. Panggil tanya dia, demo kau ngaku jadi Tuhan? Ya. Oh jadi Tuhan dia. Ginilah. Boleh demo bata dak ngaku jadi Tuhan, nak suruh ngaku jadi malaikat dulu. Dak belum ngaku jadi Tuhan ni, ngaku jadi malaikat dulu. Dia kata kita terang, kita pukul dalam bilik, bubuh air lah, dia kena semaya sebab dia bukan Tuhan dia orang. Dak dia bukan malaikat. Kita koci begitu. Kak nak gorek kita buka. Lagu mana hari ni? Beres ke? Beres. Warna 8 nasi lagu ni. Ni sehari sotok tak wui nasi ni. Pak kita kata makan nasi ke dia. Melekat bukan makan. Melekat tak makan. Lepas tu? Tak boleh makan nasi. Wak mari air. Melekat tak minum.
Pas nak jadi Tuhan guano, nak jadi malaikat tak lepas dah ni. Kita tanya dia. Pas kita kata, aku nak koci dah ni. Pak aku satu kemari tengok pula bawa kayu lah. Tidur katok lagu ni tak. Pergi pukul 1 buka bilik. Awak nak? Tenang aku ni makan dok minum dok. Tidur tak ui tidur katok kepala lah. Malaikat mana tidur. Nak ngaku jadi Tuhan. Biar duduk situ tak Tuhan. Tak tengok setahun mana. Habis ada gelepar dengan tepik gitu baru dia tahu tak. Nak jadi Tuhan. Malaikat tak lepas dah tuan-tuan. Begitu juga kita nak bicara zat Allah Ta'ala. Ya Nabi sebut tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kamu kena banyak bicara tentang makhluk Allah. Jangan kamu banyak bicara tentang zat Allah. Kerana zat Allah yang maha sempurna, kita hak maha lemah. Kita ni hak lemah lah, bukan maha lemah. Dak hak lemah ni tak kira boleh bicara tentang zat Allah Ta'ala. Kita bicara malaikat tak lepas dah. Tuan-tuan, lagu mana kat malaikat? Sekali mari jumpa Nabi Sallam dalam bentuk manusia ni, surah Adam. Hadis Islam iman ihsan dia panggil. Di mana selama sebut bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallam zata yaum istala alaina rajul shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhum minna ahad hatta jalasa ila nabi sallam fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kafai ala fakhizai ya Muhammad qal ya Muhammad akhbirni anil Islam al hadis. Selama sembuh ketika ke mana kami sedia-sedia duduk bersama dengan Rasulullah SAW pada suatu hari. Istala alaina rajul syadidu bayad siap. Kabar-kabar lah mari cegak seorang lelaki yang pakai ia putih melepak dan juga rambut hitam minyak. Tidak ada kesaksian orang sapi jalan jauh dan puak kami seorang rambut tak kenal lelaki ini sehingga dia pergi metu mengarah pada Nabi sallam. Dia duduk depan Nabi, dia dua pelaga 20 dia 20 Nabi sallam sebagaimana tahiyat pertama. Dan dia meletak dua tangan dia atas dua pohon Nabi. Kata Syarawi atas dua pohon dia. Tak apalah. Dalam bentuk Adam. Surah Adam anak Adam. Dan begitu juga saya dua ni. Duk main naik ke langit. Berceramah pun Isra' Mi'raj. Tengok Isra' Mi'raj. Malaikat Jibril. Isra' Mi'raj. Isra' ni disebut dalam kitab. Isra' as-sayru bil-laili. Jalan pada waktu malam. Daripada Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa Baitul Muqaddis di Palestin. Ini satu perjalanan. Dengan menaiki burak bersama malaikat Jibril alaihissalam. Yang keduanya daripada Masjidil Aqsa Baitul Muqaddis nak naik atas langit lebih pada langit Sidratul Muntaha. Yang disebut Mi'raj as-su'ud ila sama. Dia naik ke langit dengan malaikat Jibril. Ada ulama yang mengatakan naik dengan kuasa Allah. Juga ada tak. Dan ada ulama riwayat naik dengan tangga emas. Tak apalah. Waktu naik dengan kuasa. Dan lagu mana bentuk malaikat Jibril. Begitu juga Nabi SAW terima wahyu pertama Iqra'. Malaikat Jibril mari masuk dekat Nabi. Dalam Gua Hira. Malaikat sebut Iqra' ya Muhammad. Nabi SAW sebut ma'ana biqari'. Mari dalam bentuk surah malaikat. Kita nak faham malaikat. Buat daripada cahaya. Bukan jatuh, bukan tina, tak tidur, tak makan, tak berapa. Kita berasa pelik dah. Apa tu kita nak bicara zat Allah Ta'ala. Ataupun kita bicara bak ni je. Bak tumbuh je. Tuan-tuan makan nasi. Kabu kata pedah. Allah pedahnya lada. Acu royak pedah ni warna gapo kat zat dia. Boleh tak royak zat lada ni? Tak tahu, takut ada orang sini dia buat kajian bukan budak tubik. Kita nak tengok pedah tu boleh ke tak? Kita ambil lada ni pedah. Lada tu tunjuk. Contoh kita kata ni lada tak. Kita akak ni lada. Mana pedah? Ni lada. Nak tengok pedah tu boleh ke tak? Tak tahu lah tuan-tuan. Pas nak kata tak ada. Kita makan tu kau pala nak makan pedah. Kalau budak Melayu nak teriak pedah. Mak tanya mana pedah? Ni lada pedah mana pedah? Ada tak nampak lihat? Ayo, ekor. Sejuk ekor. Mana kat sejuk? Tu berasa asap, tu titik air. Nak tengok sejuk tu boleh ke tak? Ataupun tutup ekor, panas weh. Mana? Ni perlu. Nak tengok panas tu boleh ke tak? Supaya kata nak minum air ke apa ni? Mari tengok
gula kurang sikit, mani. Ada mani, boleh tengok tak mani? Masih banyak. Kita nak tengok, kita nak kaji tak Taufik. Nak tengok pedas, panas, sejuk. Demikian kita nak kaji. Allah Ta'ala memadai kita terima barang ni barang sam'iyat, wabiat daripada nas Al-Quran dan hadis dia disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, hak ni selaginya disebut wa'anil mujanasati. Dan Allah Ta'ala cuci daripada mujanasah, tajanus, sebagaimana yang didakwa oleh puak Yahudi. Orang Yahudi disebut waqala al-yahudu Uzair ibn Allah. Kata puak Yahudi, Uzair itu anak jantan Tuhan. Waqala an-nasara al-masih ibn Allah. Kata puak Kristian, Isa, Yesus itu anak jantan Tuhan. Waqala musyrikin Arab. Kata puak-puak musyrikin Arab, innal malaikata banatullah. Sesungguhnya malaikat ni anak tina Tuhan. Semua sekali syirik kepada Allah Ta'ala. Kerana gapo tuan-tuan syirik? Nombor satu sekali, kalulah Tuhan ni ada anak, akan lahir sifat tajanus ataupun mujanasah sejenis. Anak kena nurupok. Kita nuru ayah kita tuan-tuan. Kita nuru mak kita makan, minum, berak, sakit, tidur. Tak, pasal kita anak tajanus sejenis ngapuk. Kalulah Nabi Isa anak Tuhan, Nabi Isa tidur, berak, bangun, makan, kecing, gitu juga Tuhan. Gitu juga Uzair. Gitu juga malaikat. Mana sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat yang naqais kurang tadi ada pada Allah. Ini mustahil tuan-tuan. Sebab itu ni dia panggil syirik kepada Allah SWT. Kita kena jelas molek. Tanpa kita menghina agama-agama lain. Kita tak boleh hina patung-patung berhala. Tak boleh hina pegangan-pegangan agama lain. Tetapi kita kena jelas molek. Biar nampak tuan-tuan. Kita kena buat perbezaan. Khalik ni apa dia? Gak Khalik acudra buat beza Khalik dengan makhluk. Khalik ni dia penjadi, pencipta. Makhluk ni baru kena jadi. Baru kena jadi, mana boleh jadi Tuhan tuan-tuan. Dia semua yang disembah oleh selain pada Islam, pokok Islam, agama Islam ni, dia sembah makhluk belaka. Dia sembah makhluk. Patung berhala, pokok musyrikin Mekah sembah patung berhala. Mana Lata Uzza, buat usah deh, ubur. Ni Khalik ke makhluk ni? Dia buat orang, kau orang buat dia tuan-tuan. Cuba kita tanya dulu. Kita bicara panggil biar harmoni. Sebab tu kamu sebut tajuk harmoni. Tak. Makhluk mana boleh jadi Tuhan? Makhluk ni maknanya benda kena jadi. Sebab tu kamu kata orang kafir Quraisy Mekah dulu kini dah sampai ke khimat. Dia semua patung berhala ni bukan kita nak hina dia, nak buat penjelasan, nak explain. Dari segi logiknya, apa awak sembah patutnya? Patutnya patung sembah awak. Sebab awak yang buat patung. Patung tu kata, siapa dia gak buat aku ni? Orang sikit-sikit. Sebab apa? Aku kena cari dia sembah dia lah. Sebab dia buat aku. Terbalik, dia buat aku, dia sembah aku. Tak kena lah gitu tak. Ini dia logik dia. Kalau nak pakai logik. Gitu juga. Bintang, langit, bulan, bintang yang disembah. Makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi manusia. Tak semua Firaun lagi makhluk. Kalau Firaun jadi Tuhan, tanya Firaun mak pak mu Tuhan ke tak? Kalau Firaun Tuhan, dia mesti mak pak dia kena Tuhan. Dia tak boleh jadi mari-mari dia Tuhan tidak. Patut nenek dia Tuhan. Akan lahir sifat dur wa tasasul. Dalam fiqh kata, tauhid kata musim. Dur ni tak besar, musim. Kau ayat dulu, kau telur dulu. Ayat dulu, kau telur dulu. Ayat daripada telur. Telur pada punggung ayat. Telur dulu ke ayat dulu. Tapi kajian mendapati, dia kena mari ayat dulu. Sebab telur keras tu daripada ayat. Tak apalah, untuk baru sebut. Ataupun tasasul, berata-rata. Berata-rata.
Ada. Oh ni atuk nenek dia Tuhan. Pada atuk nenek dia kena Tuhan. Oh berata-rata. Kena kata panjang, nyanyolah kata pendek tak apa dak. Kata panjang pak selai banjir. Jadi tuan-tuan, maknanya akidah ni, syirik ni bukan main-main. Tak. Bahkan Allah Ta'ala sebut dosa yang paling jenayah yang paling besar ialah syirik. Da inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ni suatu jenayah, dosa yang besar. Dan di antara Allah Ta'ala sebut dosa yang Allah Ta'ala tak kiapu ialah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa syirik dan Allah Ta'ala ampun dosa selain daripada syirik. Tuan-tuan amun nak tanyalah, kita bicara tak boleh jadi depan amun ni aling pada amun lagi pengalaman ilmunya apa tak apalah. Tak kita pakat bicara. Apa dosa syirik ni Allah Ta'ala marah. Bokeh Allah Ta'ala sebut tak siapun dah dosa. Kerana apa tuan-tuan? Kerana meletakkan Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha sempurna, jalal, kamal semua sekali duk dia ni turun sampai peringkat rendah lebih pada makhluk yang mulia malaikat, makhluk mulia manusia turun kayu batu. Sebab tu amo ceramah satu kali di Kuala Keren. Amo tanya orang Kuala Keren ni, ada kau kita sini kalau baloh dengan bini kita ngori tino ke? Ataupun tino kita nak marah dia kata abang gak royak gapo-gapo senyak potong kayu dia kata. Ada kau lah gitu. Agak-agak tak ada lah deh. Kalau ada pun bukan sini, biar 7, biar 8, biar 9, biar 10. Dok jangan terbaik main kata kursi tu. Ada satu penceramah. Kalau royak hak tak comel kak, puak Singapura. Tok Maya, puak Singapura. Gitu puak Singapura. Puak Singapura dok tengok live ni tuan-tuan. Dia kata apa dia ceramah kata Singapura berlaku Tok Maya jahat tu gini. Dia pun tak tanya dalam Facebook lah ke mana nak produk pok kita Singapura nak samai. Jangan. Dia nak logo dah. Dia sebut Singapura tu, amu sebut biak 7 biak 8, ya sekat biak ni ada kau biak 7 biak 8 ni. Tak, jangan samai demo. Jadi tuan-tuan, ada ke tak sayang kita suara demo kat royak potong kayu, pembatai kayu. Orang di Kuala Keren jawab ada ustaz, bini amu sokmo kata gitu kamu. Orang debel buat Kuala Keren. Papa tanya, masa bini kata abang pembatai kayu, potong kayu serana, nak marah ustaz. Kamu kata kau bini amu, kacak molek tapa mulut apa, tunggu kayu ni. Marah kerana apa tuan-tuan? Kita sebagai suami, dia makan minum semua sekali kita duk cari nafkah hari-hari silap sikit, nyuak turun kita meh-meh tarah dengan batai kayu tidak ada fikiran. Tunggu kayu ada fikiran mana? Tunggu nak kena bakar. Kalau kata habis bapak emak, boleh kira bapak emak orang kita orang ada betul ada salah ada kena ada tak kena tak. Ada fikiran, kita ada fikiran. Batai kayu dengan tunggu kayunya bui. Cuma amu ajar amui pandangnya lah. Kalau kita kata gitu tak usah marah lah ke dia. Tak usah ajak gocoh napa bukan cara dia lah gitu tu. Royak molek selu-selu dia. Jangan kata gitu kabeh lama kabeh bini sore lagi. Pergi lalu ten. Ada telah tanya klik tak kata. Dia kata kita belak-belak katalah kata ke bin sore jangan. Duk saya dua dia kata abang katalah ke bin senyak lalu pergi dia. Nah. Jadi tuan-tuan, maknanya kita suruh marah kerana kita ni jenis ada akan fikir, ya tak boleh mikir nyawak turun tunggu kayu. Gitu juga Allah Ta'ala. Dia buat aras, buat langit, bumi, buat makhluk malaikat, buat manusia ni barang-barang hebat belakang ni. Dok batu kayu, dia buat turun Allah Ta'ala ni sekarang batu kayu. Allah, hak ni tu yang marah tuan-tuan. Dia perendah dah. Setara dengan batu, dengan kayu bagai tidak ada akal fikir. Allah Ta'ala marah sangat. Sebab itu disebut sini kena jangan ada sifat tajanus. Tajanus ni sejenis. Yang kedua, kalau Allah Ta'ala dia ada anak, dia akan lahir sifat iftikar berhajat. Nak anak kena ada mak. Lepas tu mak dia ada ayah dia, mak pak dia dur atas sasu. Sebab itu bagai ni bagai makhluk berajak makhluk, sejenis makhluk
Dan kita kena orang panggil, kena beri pencerahan tuan-tuan. Tak, kita kena royak molek. Apatah lagi kalau makhluk Allah Taala ni mati, kau tak makhluk mati. Nampak lagi. Tak. Faham sifat-sifat kurang-kurangnya pula. Kita makan kucing berok sakit. Faham tak Allah Taala penat lagi. Jadi kita buat belum ni sifat khalik, belum ni sifat makhluk, akan tubik kebenaran. Sebab tu hamba ingat salah seorang daripada doktor pensyarah di Ma'had Dakwah dulu, nama dia Awang Singh. Dia ada tali keset dulu. Dia ni ambil undang-undang, dia suka kaji Islam. Dia agama mula-mula Konfusius Cina lah, Buddha. Lepas tu dia masuk, dia kaji Islam, undang-undang Islam, dan dia nak cari mana Islam yang tak kena, tuan-tuan. Islam ni tak kena mana. Ada. Dia cari-cari, tak cakap cari je. Dalam Quran ayat tu ayat ni tak jumpa. Kau kaji, kau kuat, kau nampak Islam ni benar, datang daripada Allah Ta'ala. Akhir sekali dia masuk Islam, tuan-tuan. Dia buat mengaku. Gitu kok kalau tuan-tuan ingat, seorang pendakwa bebas dulu siri kan. Dia kena gang di Johor lama dah cerita ni dia. Dia dulu dia sebut dia Buddha. Cina semua tak bekong. Lepas tu dia masuk Kristian. Bila dia masuk Kristian, siapa aku pergi ngaji di ni Vatikan, Rome Itali ni. Masa tu jam pok-pok kau jok, lah ni Pok Benedict. Mazhab paling besar dia Kristian ni, ketua dia nya Pok Benedict lah ni. Dulu jam pok-pok. Nah, dia semua tanya tentang Trinity, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ada jawab, dia kata, dia royak jam pok-pok sebut, pahni semua. Tak, sehingga kan dia merasa gelisah, dia tanya, tak pecah masalah, tak terjawab masalah Trinity ni 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tak, ada Tuhan Bapa, Allah Ta'ala dia kata, ada Tuhan Anak, Nabi Isa, Yesus, dan ada bonda mak dia Maryam. Tak, Trinity. Lalu apabila tak boleh jawab, tak, dia pun cuba kaji Islam, dan Allah Ta'ala hidayah, akhir sekali masuk Islam. Sebab tu kalau kita ngaji dalam perbandingan agama, tuan-tuan, nama di Azhar tahun 2 ni, Universiti Azhar, kita kena ngaji Muqaranatul Adyan, perbandingan agama. Dalam perbandingan agama sebut Al-Adyan As-Samawiyah, Al-Adyan Wad'iyah. Agama ni dibagi kepada dua. Pertama sekali Al-Adyan Samawiyah, agama yang disebut kepada langit, ada nabi, ada kitab. Disebut Yahudi, ada Nabi Musa, ada kitab dia Taurat. Disebut Nasara, Kristian, ada Nabi Isa, ada kitab dia Injil. Dan Islam ada kitab, ada Nabi Muhammad SAW, dan ada Nabi Rasul Muhammad SAW. Dan selaginya Al-Adyan Wad'iyah, agama rekod Tolak 3 ni, semua sekali ni agama rekod agama yang tidak ada Nabi, tidak ada kitab. Cuma Profesor Ambo sebut, dari banyak-banyak agama, kamu kena kaji moleknya Kristian. Yahudi tak payah. Sebab Yahudi ni tuan-tuan, dasar dia, orang nak masuk Yahudi tak boleh, dia tak akan terima. Sebab dasar Yahudi hanyalah darah turunnya Yahudi sajalah boleh pergi Yahudi. Nahnu sya'bullah mukhtar, nahnu abna'ullah mukhtar. Orang lain ni kal hayawan, ibarat binatang berlaku. Sebab tu kita tak pelik. Kadang-kadang buat kita tanya, orang Yahudi ni tak sial ke bunuh budak, bunuh orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung lah, bunuh tanah hidup lah, bakang atas ayah. Dok lah tu kerana dasar dia pergi lain daripada Yahudi, ialah kal hayawan, binatang berlaku, ia layak kena bunuh. Kita tak pelik hak ni. Kristian ni lah dia berdakwah, bukan berdakwah, berdakwah. Dia ada rating-rating dalam Kristian ni sama dengan Islam sebab dia agama samawi. Tak, tetapi usul dia syirik kepada Allah Taala. Ya, kita kena buat penjelasan. Kena royak. Tak, 2/24. Bukan 2/2 ni 78 tidak. Kena perbetulkan barang ni. Kerana dasar ni lah akhir sekali dua agama tu Allah Ta'ala tidak terima. Kadang-kadang dia kata double standard, bukan double standard. Itu hakikat dalam kitab Injil, hakikat dalam kitab Taurat. Sebab tu timbul masalah Trinity tak Trinity, tuan-tuan, daripada Nabi Adam AS. Siapa ke Nabi Muhammad SAW, dia sebut Nabi lagi Rasul, kitab sebut 124,000 semua sekali. Dan Nabi lagi Rasul dilantik 313. Ada kata 315, tak apalah. Yang wajib kita percaya 25 orang.
Dan ada ulama tambah 2 orang lagi, Abdul Saleh, yakni Nabi Khidir alaihissalam, dengan Zulkarnain, ia disebut dalam Al-Quran Al-Karim, wa yas'alu an Zulkarnain. Tapi daripada Nabi ada, siapa dengan Nabi Muhammad sallam, semua Nabi Rasul bawa agama gapo tuan-tuan? Dia reka sendiri ke agama? Tidak. Semua sekali ni bawa agama Allah. Islam ini ada tuan dia, hak Allah. Mana? Inna dina indallah bil Islam. Sesungguhnya agama, cara hidup, peraturan, undang-undang, way of life di sisi Allah Ta'ala ialah Islam. Allah Ta'ala sebut dia tak terima lah. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang cari cara hidup, peraturan, undang-undang, way of life ia selain daripada Islam, Allah Ta'ala tak terima. Ini ijtihad. Dan Islam ini bersifat ihata wa syumul, mencakupi kehidupan dunia akhirat. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, ambillah, masuklah dalam Islam semua sekali. Berakidah mesti Islam, beribadah, maya puasa zakat haji mesti Islam, bermuamalah, ekonomi iktisadiyah, berijtimaiyah kemasyarakatan, berjinayah, hukum hakam, siasah politik dan pentadbiran mesti Islam. Kena terima berlaku. Sebab tu kita tanya orang tak puas hati kat Islam ni, tak apalah, cuba royak mana tak puas hati kat Islam. Islam tak kena mana. Dalam Quran surah gapo bab gapo, dalam hadis bab gapo. Amulailah tuan-tuan. Amo ceramah di JKR Tanah Merah, lepas sekolah menengah Tanah Merah lah ni. Amo ceramah makluk. Dalam ceramah ni amo sebut tuan-tuan, kalau ada tak puas hati ke, sera tak lepas ke, sera semabuk ke, dak Islam bab gapo ceraya. Kita pun nak dengar. Mana tak kena. Jadi dalam JKR tu jabat dia buat belah kiri, belah halik ni laki belah nipu tak royak. Amo nak dengar kita bicara lagu mana. Jangan tuan-tuan. Orang teno dia pakat toko buat dia. Dia tersak nak tanya gapo dia. Hak lain tu beres belaka kami tenang terima molek dia kata. Kami berasa tak puas hati, duk tertanya-tanya lah, duk bulu-bulu dalam hati ni. Bak sako ni kami tak puas hati dia. Orang jatuh boleh 2,000 kita buat contoh peti sama dah. Tak, orang jatuh buat 2,000. Orang jatuh beri 2,000, orang tina 1,000. Mudah nampak bak peti ni sari 2 ke? Duk bah bak patching lah, bak tetap patching macam-macam. Mudah nampak sikit. Penjawab awal dia celak mata sikit. Kalau setuh puyuk nasib dia, kata setuh dia tak irap begitu je. Dak orang penjawab awal ni kata cara apa kalau politik mampu pergi, mampu tak mampu lah ni nak buat PC dah. Lah, tetap tak apa PC mula kontrak. Lepas tu tobik tetap tak apa PC, tak tahu gapo yang nama rimai sak dosa tobik. Penjawab awal celak mata lah ni. Lagu ni gani, lagu ni tak. Dia orang ada kuasa mudah dia istiabruk. Dia tak puas hati 2,000 jatuh 2,000 tin. Sedangkan dia kata adil sama banyak, adil ni sama banyak. 2,000 sama 2,000, 1,000 sama 1,000. Amo kata kak, minta maaf banyak adil dalam Islam ni betul dah sama banyak dua-dua sosa. Tapi adil dalam Islam ini luar. Maksud adil lagi wada'u syai' fi mahalliha. Wada'u syai' fi mawdi'iha, meletakkan sesuatu kena pada tempat dia ni adil. Tu tak kekok lah, duk soluh pun dak. Dia tak kekok lah tu. Mula-mula. Adil ni meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Baik, amal tanya kak ada anak dak kalau rendah? Ada je 1. Ada dak kalau tingkat teh? Ada tingkat teh 5. Kata pak pada dia kata baik. Tingkat teh je 1 ni kak bui piti berapa ria pagi-pagi pergi sekolah ke anak je 1. Dia kata kita beri 2 ria. Oh 2 ria. Lepas tu hak kakak dia tepak tu berapa? 4 ria. Berapa tak sama? Kak sendiri kata adik ni sama banyak. Tak 2 sama 2, so sama so. Kak sendiri berlaku tidak adil, beri kak je 1 2 ria, beri kak 3 tepak 4 ria, seksa anak je 1 akan protes daripada Allah Ta'ala. Dia sebut ya Allah ya Rabbi, mu aku kata adil sama banyak, tapi hak dia buatnya tak uri sama banyak sama. Tiap-tiap pagi aku 2 ria, kakak 2 ria. Adil mana lagu ni?
Hamo wis putih, lepas peluru pan tembok tu. Hamo kata kalau nak jawab, akak tangan hamo nak ceramah. Tak apa hamo ceramah sama ceramah. Jadi pok-pok puan ni toko sama duk becek kali. Hamo bila-bila ceramah jeling jajar pok dia duk toko kata duk becek ni. Lah dia pun Ustaz akak tangan. Ha kan nak jawab. Ha jawab hamo nak dengar. Dia kata ya Allah dah Ustaz. Betul dah tu. Apa? Dia kata sebabnya hujah satu ni kecil, taki tak usah mana, perut tak usah mana, padan dengan 2 riyal. Lepas dia klik awal 12.5 klik dah. Hok kakak dia kata pak ni dia taki besar, perut besar. Lepas tu klik lewat tambah kena dah tu. Ha kata tu adil. Meletakkan sesuatu biar kena pada tempat dia. Orang jatuh 2,000, orang puas 1,000 adil. Bapa hang tanya kak. Rumah tangga ni tanggungjawab siapa kak? Tanggung nafkah, makan, minum, pakai, malbas, maskan, mamat'am semua sekali pria kak. Bokeh beli bedak lecuk kak siapa dia? Oh tok laki belakang. Apa? Tok laki guna pergi 2,000 tu je. Hak 1,000 demo tu, demo boleh simpan dalam bank. Bokeh kalau tok laki nak guna hak bini kena minta kebenaran. Tidak dosa. Kalau ke mana? Dia kata, oh kalau ke tu adil. Dia kata, oh adil dah. Kalau dia bahaya tok laki dia taruh dalam bank, adil lah adil. Pasal ayat molek sungguh kodok. Ya Allah Ustaz. Dia kata hamba hari ni baru nampak baru terima penjelasan betul hadis sungguh. Oyak molek ki hadis pakai pitih tok laki tembok pitih tok laki ni pitih dia taruh oleh bank ni. Dok. Hadis. Satu lagi amo ceramah di JK apa ni Risda Gati Ustaz Saibung. Ustaz Saibung Jabatan Agama. Dia Ustaz Saibung ni orang debes sikit. Dak, dia orang power sikit. Dia ada gapo-gapo dia telefon kamu Senin je masa dia PhD Tanah Merah. Hamba jadi model dia isai dia hello dia kata Al-Fadhil Ustaz Amran ganti hamba ceramah perkahwinan 450 telefon. Ya kita ni nak pergi jabat lah gapo dalam sorak sedang ni. Cakap telefon bahasa Ustaz Saibu mengepek kata pada dia pun hamba pun tabik dia juga bani dia pun rasa tabik kat kamu. Lebih kurang ya tak. Jadi hamba pergi ceramah ganti dia. Wah no Ustaz Saibu ni. Kita kuliah apa ni tazkirah lah betul tazkirah kan jabak. Dia kata Ustaz fungsi kata cara Ustaz Saibu mari dia kuliah dia ceramah tazkirah kan di akhir ni buka soal jawab. Kamu bahasa panah pungut lalu lah soal jawab ni orang je menanya dia tak kira tajuk gapo. Ceramah surat merah dia boleh tanya bak zakat. Tan ceramah surat merah boleh tanya bak nikah kahwin, bak cerai. Dia tak ada. Dia tidak ada orang panggil apa dia, tidak ada peraturan nak nanya bertanya-tanya. Lepas tu ada tanya mulut pada, lepas tu tanya dengan surat tulis. Mesti kata Ustaz ni ada soalan pelik sikit ni. Soalan apa? Dia kata bapa orang jatuh boleh bini pak utin tak boleh sore nikah. Benar ni. Dia ada pak tak buat hati tapi kena sesah. Dia tak tulis nama lah. Kata bapa. Kamu kata gini lah seni. Bapa berasa tak adil kau nak nikah ramai juga kau tenanya. Lah dia kata jatuh sampai pak kita sore tak ada lola dia kan. Kamu kata gini lah. Kamu nak jawab sebagaimana Syekh Mutawalli Syarawi jawab dalam kitab dia Ta'adduduz Zaujat. Berbilai-bilai isteri. Baik satu sekali. Syekh Mutawalli Syarawi kata kalau baca ayat pun pokok musuh Islam tak pakai mana. Dia nak bicara logik. Satu sekali tak apalah. Kita kata kita contohnya misalnya orang puan ni boleh nikah pak juga supaya jatuh. Dia pun nikah pak orang, tok laki pak orang. Dalam sebulan ni ada 4 minggu. Buatlah jadual giliran. Minggu pertama tok laki tua. Dan minggu kedua tok laki yang muda sikit. Minggu ketiga tok laki yang umur 3. Minggu keempat pak beres ni. Pakak molek, pakak saing belakang agreement tak. Beres. Lepas jalanlah jadual. Duduk sama tok laki pertama, waktu tua kali ni, beres. Lepas tu, masuk hari Khamis tu, tok laki dua telefon, tok laki pertama, esok tu, dah, jadual aku ni, dah buat galik. Tak apalah, esok ke di atas. Tok laki yang dua pun ambil. Duduk tok laki
Hak nombor 2 ni khabar tak boleh semaya hotel ni. Tak boleh semaya. Lepas tu gak orang puai tak boleh semaya ni kena hak lewat dalam kitab fiqh kata 15 hari pada dah kan ni. Lepas tu tok laki bertiga telefon. Halo. Jadual kahwin esok, cak jadualmu Aku nak gapo tak boleh ni. Supaya naik kereta duduk di traffic light, tapi merah. Enjin nak mabu tak boleh. Lah tunggu hijau. Tapi tak hijau lagi duk rung kata rung ni. Tok laki bertiga kata, ada jadual dah. Kita bincang pakat. Tak kira hari ni. Dalam jadual tak temu hari ni. Tak temu bagian ni. Lepas tu tok laki nombor 4 nak sapa ke halo nombor 3. Wah caramu aku nombor 2 tak sesat. Balah kek berkocah lana tadi. Tak sesat juga. Tengok. Baik. Yang kedua tuan-tuan, katanya Syekh Mutawalli Syarawi, yang sebut dia ni yang baca kitab dia ni, dia hurang. Dia kata kalau boleh anak ni nak bubuh siapa? Hak mana bubuh kena beli pepah, beli susu, ikut dia lah. Dia seladi, tak seladi berapa, kena beli besar pula atas sekolah, yorat. Pakat tak saya belakang merah ni. Lah sekali ambil anak tak atas meja, tok laki 4 orang lekor jojo orang tua 1, 2, 3, 4. Pakat kelih muka dulu. Nurul mu kena bemu. Nurul aku bukan bulu bukan aku, bulu mu. Selok tuan-tuan. Pakat nak lari tak saya tanggung risiko. Yang ketiga pula, orang puan ni dia ada dapur api, berapa lama nak cuci dia? Kalau orang tua dulu dia dapur kayu dia, tak apalah pakai cocok. Tapi dia ada hak dia. Nak boleh kau segar daripada beranak selama mana nak cuci darah hik nipah macam-macam darah ni berapa lama? Gak tok laki 1, 2, 3, 4 orang ni tubuh perembu belaka tak ada gapo-gapo pok ni. Sepak ti bukan setakat gelak kempek tete ni. Tak jadi tuan-tuan. Akhir sekali nyanyi kata no marah ni tarik kiri kaki kanan power cabut mati gitu. Tak salah. Dia kata gitu nyanyi tak sak lagu ni. Dia jawab tak ada. Apa dia kata kalau ada kamu sebutlah. Kalau ada lelaki tak urut kau sakit beli kopi tokak ali tu, jangan beli beli papel sakut dapur. Kalau tak era juga beli tokak ali tai atas belakang pinyak. Nak sangat. Jadi tuan-tuan, mana tak kena Islam ini kita suruh buat mari. Siapa kalau ni tuan-tuan, Quran duk jijuk, duk bakar, duk macam-macam buat tidak ada hujah, tak ada. Tapi kalau dia mau tanya mana tak kena Kristian, biar betul jawab tak apa musnara insya-Allah. Mana tak kena Buddha mau beli senara insya-Allah. Selama mengaji bagi perbandingan agama, masa Mesti Azhatan 2 kita tahu dia punya cara gitu tuan. Jadi ni disebut hak kita bincang ni sifat-sifat Allah SWT, dan disebut sini ada asbabun nuzul. Ada. Surah Ikhlas ni ada asbabun nuzul. Baik. Timbul baru ni tuan-tuan lebih kurang 3 bulan lepas lah. Ajaran Sihab di Tanah Merah. Ada markah dia di Bangor Tanah Merah. Dan pejabat agama nak gegak lari pakar New Zealand dalam ni. Amunnya tidak mendalami ajaran ni, ambil cara umumnya ajaran Sihab ni dia berpegang Muhammad tu Allah, Allah tu Muhammad. Saja Allah Muhammad tu Allah. Statement yang dia buat dalam WhatsApp, kamu tengok. Hak terlibat orang agama pada juga. Allah. Rasa sedih tengok ni. Dia kata ada dalil. Aku baca surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, huwa Muhammad Allah, Allah Muhammad Allah ahad. Satu saja Allah Muhammad Allah. Dia kata huwa tu domel klik pada Muhammad. Allahu akbar. Ayat tu so je kau. Pas ni sifat Allah Taala kita tengok pas pada tu. Nak dia kata huwa. Ini tafsir batin. Mak tu ulama Azhar ni dia tolak tafsir batin. Tafsir batin ni lah boleh jadi sesat orang ni, kebanyakan majoritinya begitu tuan-tuan. Dan ada seorang penceramah dia menyebut huwa ni boleh kata kembali pada Muhammad. Kembali pada Muhammad ni tu huwa tu Muhammad Allah, Allah Muhammad ahad satu tu. Kita kata ni huwa ni dhamirus sya'n ni. Allah Taala mari ni
Dhamir sya'an, dhamir sya'ni nak royak pentingnya pada tu. Tak, ni dhamir sya'an. Nak tolak pemimpin Mekah pergi jumpa Nabi sallam, pergi pelekeh Nabi. Kerana ada asbabun nuzul. Di mana ada sababun nuzul sebut ruya anna ba'dal musyrikin. Ruya anna ba'dal musyrikin jahila Rasulullah sallam faqalu ya Muhammad sif lana rabbak. Amin zahabin huwa, amin fiddah, amin zabrajat, amin yakut. Sebahagian pemimpin Arab Mekah pergi jumpa Nabi sallam. Tanya Muhammad, Tuhanmu lagu mana kat sungguh mengajak kami? Dakwah kami semua Tuhanmu. Hebat benar kau betul Tuhanmu. Amin zahabin huwa, Tuhanmu buat pada emas kau. Amin fiddah, kau buat pada perak. Amin zabrajat, amin yakut, kau buat pada mata, tapik mata. Artinya masyarakat Arab Quraisy menggambarkan Tuhan ni betul berhala. Cuma ya maha berkali buat ada emas daripada perak, tapik mata dan sebagainya. Ini satu penghinaan kepada Nabi dan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala turun dengan ayat yang takwiyah, yang gagah, yang kuat. Tolak kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, huwallah, dia Allah ahad yang maha esa. Okey Muhammad. Tengok ayat Allahus samad. Allah dah tepat berkata segala hajat. Lam yalid, Allah Ta'ala tak beranak. Walam yulad, dia tidak beranak. Pada Muhammad tidak ada mopok dia sejak Aminah. Ayah dia Abdullah, tok dia Abdul Talib, pak darah Abu Talib, pak darah kanan Abu Jahal. Abu Jahal ada Abu Lahab. Dia ada sirah dia, beranak 12 awal tahun gajah macam mana? Faham sampai gini mau tuan-tuan. Sekarang ni duduk di New Zealand, bunyi kabarnya orang Islam di New Zealand tak mati juga lah ni. Ini jarang sihat. Dan hari itu timbul juga seorang pelik, dia kata bumi ni tak ada Tuhan, tak ada penjadi. Mana dalih syahadah ngucap tu menunjukkan Tuhan tak ada tu. Bumi ni mana ada Tuhan? Mana tu syahadah cuma ngucap la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Acu bukti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Ada kodok Tuhan? Tak ada. Illallah, kecuali Allah. Mari kok mana dia Tuhan tak ada? Ha, tengok sekali lagi, asyhadu an la ilah, aku bersaksi tidak ada Tuhan. Nak dia stuk, dia bukti situ. Pada tanya Tuhan ada kodok? Tak ada. Illallah, kecuali Allah. Allah mari mana dia depan ni tak ada Tuhan? Ha, tengok dia tak faham ayat nafi isbat. Nafi isbat tuan-tuan, kalau dia masuk nafi isbat nak taksis awi ta'zim. Amak misalnya ginilah, kalau bini kita kata kita tidak ada orang jatuh hak mau saya kecuali abang, kita ada ke tak ada? Kalau kita faham waktu kak marah kau bini, orang dia nak tinggal kahwin, nak buat kahwin, tu dia mau kata tidak ada lelaki yang kamu jatuh, mana ada? Weh, tak faham nafi isbat. Maknanya masuk bini kita royak, tidak ada orang lain dia saya, le tai senang, tai susah, tai apa saja, dok cimani, gagal-gagal dia tak tinggal kita tu faham dia. Gitu kita kata kuat kita, tidak ada orang nak saya kecuali demo. Kalau bini salah faham, awak nak demo buat kahwin, tu tidak ada. Allah. Ini ta'zim, taksis atau ta'zim. Kita nak royak khusus kepada Allah. Apa ni pada bini kita, yakni hak ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah. Hak mana sembah oleh pada agama lain sembah tu adalah makhluk belaka, bukan khalik. Dia tu kena jadi belaka, bukan dia penjadi. Akhir sekali tuan-tuan, buat mari kalimah ahad. Bapa Allah Ta'ala mari kalimah ahad. Yang pertama al-awwalu annahu wahidun la saniya ma'ahu fahuwa nafiyul ta'addudi. Mari kalimah ahad nak tolak tiga perkara. Nak tolak Allah Ta'ala esa, tidak ada dua, tidak ada tiga. Allah Ta'ala sebut laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalaulah bumi ni ada dua Tuhan, macam lebu lah. Ni orang londe setengah minta nak suruh turun hujan, nak nanya sayur, setengah lagi nak suruh kemarah, nak jemur baju, nak balah datang Tuhan tu kocok badi berebuk, macam lebu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani anna wahidun ahad. Allah Ta'ala esa, la nazira wala syarikalah. Tidak ada sebanding dan tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Yang ketiga, asalis anna wahidun la yang qasim wala yabta'id. Allah Ta'ala tidak terbilang, tidak ada bahagia itu, tidak ada anak beranak, tidak ada adik beradik, anak bina, tidak ada anak semua sekali. Inilah mari kalimah ahad.
Mudah-mudahan kuliah yang sampaikan ini dapat menang sama, insya-Allah. Baki lagi itu dia sambung mula pulak. Ada masa insya-Allah. Amanya minta maaf banyak. Yang lemah itu daripada hamba sendiri, insya-Allah membaiki. Yang baik itu datang daripada Allah Taala. Dan kita buatlah sebaik mungkin dak hari-hari ni. Kau comel. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiy. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sebut mula surat Mi'raj insya-Allah. Wallahu a'lam.